الله 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 على نور رسول الله. Cuma kita nak mengembalikan pemahaman yang sebenar, bagaimana kita nak berinteraksi dengan kisah para nabi, dengan sejarah para nabi, untuk dibawa kefahaman kisah tersebut dalam kehidupan kita hari ini, untuk dijadikan sebagai panduan dan iktibar buat kita. Sekurang-kurangnya ada 5 bentuk perbahasan yang saudara-saudari, tuan-tuan perlu fikirkan bersama. Yang pertama ialah bila kita menyebut tentang nombor 1 nabi dan di mana tempat turunnya ataupun tempat kehidupan nabi tersebut, ataupun ada sebahagian yang berpindah. Contoh, bila kita sebut Nabi Allah Ibrahim, bila sebut saja Nabi Allah Ibrahim, tuan-tuan, untuk konteks pertama ni dapat gambarkan tak? Dapat bayangkan tak di mana permulaan kehidupan Nabi Allah Ibrahim di dunia? Di mana, tuan-tuan, tempat asal Nabi Allah Ibrahim? Babylon. Umum Babylon. Nabi Ibrahim berasal di sebuah perkampungan yang disebut sebagai Faddam Aram, dalam satu daerah yang disebut Ur, dalam negerinya Babylon, selatan Babylon. Dia ada Babylon kuno, dia ada New Age Babylon. Zaman Babylon kuno inilah hidupnya Namrus, raja, pemimpin, penguasa yang sezaman dengan zaman Nabi Allah Ibrahim. Zaman New Age Babylon adalah zaman Raja Bukhtansar, Nebukadnezar, seorang raja, pemerintah dan penguasa yang pernah menyerang kerajaan Israel Selatan, iaitu kerajaan Judah ataupun disebut Judea. Bila Nabi Ibrahim berasal di sini, nombor 1 kita dapat tahu dah, dia berasal daripada Iraq dalam peta hari ini. Dan kita juga tahu selepas kewafatan dan kematian, apa yang dinisbahkan kepada Namrus tadi, Nabi Ibrahim telah berpindah. Di mana tempat perjalanan dan perpindahan Nabi Allah Ibrahim? Dia keluar daripada Babylon, dia pergi mana? Dia pergi mana? Betul, di tengah perjalanan dia melalui kawasan Haran, iaitu satu kawasan hari ini berada di bumi Syam, Syria. Dia akan pi turun, kalau hari ini Lebanon, dia turun lagi Jordan, dia turun lagi masuknya bumi Kanaan, Palestin, dan dia turun lagi sampai ke utara pemerintahan Mesir. Jadi di Mesir inilah berlaku peristiwa apa, tuan-tuan? Peristiwa Maharaja Mesir cuba rampas isteri dia, iaitu Sarah. Dia cuba melakukan perkara yang kurang baik, kurang elok pada Sarah. Tetapi Allah menjaga keselamatan Sarah. Dia mengembalikan semula Sarah kepada Nabi Allah Ibrahim dan menghadiahkan seorang wanita yang bernama Hajar, ibunya Nabi Allah Ismail. Ringkas, kita bukan nak perbahasan cerita, tapi yang pertama, bila sebut seorang Nabi atau Rasul, di mana mula dia? Dia lahir di mana, dan kalau dia berpindah tempat, di mana tempat-tempat perpindahan dia dalam sejarah. Itu konteks yang pertama. Dengan kata lain, di bumi mana dia diutuskan. Yang kedua, konteks dia ialah kita nak tengok kenapa Nabi dan Rasul tersebut diutuskan kepada kaum tersebut. Apa bentuk dosa? Apa bentuk kejahatan? Apa bentuk keburukan yang sedang berlaku dan melanda masyarakat tersebut sehingga Allah mengutuskan Nabi ataupun Rasul di kalangan mereka? Contoh Nabi Allah Ibrahim. Apa yang sedang berlaku pada zaman kehidupan Nabi Allah Ibrahim? Kenapa perlu Nabi Allah Ibrahim ada di situ berdakwah kepada mereka? Apa yang perbuatan yang mereka mendurhakai Allah? Ada 3 golongan sebenarnya. Ada 3 kriteria yang menyebabkan Nabi Allah Ibrahim berdakwah di situ. Yang pertama ialah golongan-golongan
yang disifatkan sebagai apakah pekerjaan bapa Nabi Allah Ibrahim? Tukang pembuat berhala. Bapa Nabi ini bukan sepupu Nabi, bukan adik-beradik jauh. Bapa Nabi tukang pembuat patung berhala. Maksudnya apa? Maksudnya penyembahan berhala, creation patung-patung idola dan berhala sememangnya berlaku pada zaman Nabi Allah Ibrahim. Dengan menyebutkan orang yang buat tu punya sifat kehampiran dan kedekatan dengan ahli keluarga dia sendiri, iaitu bapa dia. Maksudnya yang pertama, nak memerangi isu kemusyrikan penyembahan-penyembahan berhala. Yang kedua, bila kita melihat kepada konteks Nabi Allah Ibrahim mencari petunjuk dan hidayah, dia tengok kepada unsur-unsur alam semesta. Apa dia? Dia tengok bintang, dia tengok bulan, dia tengok matahari. Ini memaknakan kepada kita juga hidup di kalangan masyarakat Nabi Allah Ibrahim, mereka-mereka yang memuja dan mengkultuskan alam-alam semesta tadi. Ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Dan konteks yang ketiga ialah berhadapan dengan Namrus sendiri. Namrus boleh dikatakan dalam sejarah manusia pertama yang pernah mendakwa dia sebagai Tuhan, yang selayaknya dipuja, yang selayaknya disebut, yang selayaknya disembah. Satu hal, satu lagi di sebalik Namrus tu adanya pemujaan, pengkultusan kepada apa yang disebut sebagai dewa-dewa. Mereka juga percaya kepada dewa-dewa tertentu. Ada dewa langit, ada dewa bumi, ada dewa angin, ada dewa air, ada dewa tanah. Ada dewa macam-macam. Dan kuil yang terkenal disebut sebagai kuil Marduk. Bila sebut dewa-dewa dalam perbahasan ilmu sejarah, dia termasuk dalam bab ikonografi. Salah satu bentuk sejarah dia panggil ikonografi. Bila sebut ikonografi, dia membahaskan tentang ikon. Ada ikon-ikon yang dia tu disembah, dan ada ikon-ikon yang bersifat tidak disembah, tetapi patung-patung tadi digambarkan untuk mengenang jasa-jasa dan kelebihan yang ada pada seseorang tokoh yang dipatungkan. Sebagai contoh, bila kita sebut patung Buddha, dia lebih kepada keagamaan, ada ritual dia, ada pemujaan dia. Kita sebut patung-patung keagamaan, ni unsur dia. Ada patung-patung bukan untuk disembah, tapi untuk mengenangkan jasa dia. Contoh, orang buat patung Julius Caesar. Untuk sembah ke untuk kenang dia dalam sejarah pemerintahan dia? Julius Caesar. Patung Aristotle, patung Plato, patung Socrates. Ini lebih pada agama ke mengenangkan jasa dia? Ini lebih mengenangkan jasa dia. Inilah ikon-ikon. Tapi bila masuk bab dewa, ini lain. Ini dia sebut dalam satu istilah pantheon. P-A-N-T-H-E-O-N. Bila masuk bab pantheon, dia membahaskan tentang dewa-dewa. Contoh, dewa di Mesir. Ada dewa Horus, ada Isis, ada Osiris, ada dewa Ra, ada dewa Tus, macam-macam. Tu masuk bab pantheon. Bila kita belajar sejarah Yunani, Olympus, ada Hercules, ada Zeus, ada Poseidon, ada Hades, ada Athena. Yang ni kita panggil pantheon Yunani. Kalau kita pi pula kepada legenda Nordic, ada yang kita panggil sebagai tu hak bawa tukul apa dia? Thor macam-macam lah. Ini lebih kepada pantheon. Baik, tiga unsur ni berlaku pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Konteks yang kedua, ini yang kita nak maksudkan. Mula-mula kita ambil tahu tentang sejarah dan peranan dia. Yang kedua, bentuk
kejahatan, keburukan, sifat kedurhakaan mereka tu apa? Konteks yang ketiga, bagaimanakah bentuk ajaran, bagaimanakah bentuk yang diterap atau diimplementasikan ke dalam masyarakat melalui dakwah. Hal ni penting sebab cara dakwah itulah bagaimana kita nak berdepan dengan golongan macam ni pada zaman kita. Maksudnya manhaj mana yang Nabi Ibrahim guna, metod mana yang Nabi Allah Ibrahim guna bila berhadapan dengan kaum dia yang pesing macam ni. Yang tu kita nak korek, yang tu kita nak cungkil, yang tu kita nak ambil. Tu konteks yang ketiga, bentuk dan cara pendekatan dakwah. Yang keempat, bentuk tentangan. Bila ada dakwah, mesti ada tentangan. Kenapa Nabi Allah Ibrahim ditentang? Bagaimanakah bentuk penentangan? Adakah tomahan? Adakah cacian? Tapi lebih jauh sampai kepada bentuk fizikal. Nabi Ibrahim dibakar. Bukan setakat kata saja, bukan setakat caci saja, bukan setakat tomah saja, malah dibakar. Maksudnya atas fizikal juga berlaku terhadap Nabi Allah Ibrahim. Itu yang keempat. Dan yang kelima, kita harus faham apakah hukuman dan musibah terakhir yang terkena kepada golongan-golongan yang disifatkan sebagai kaum yang mendurhakai Allah ini. Ingat tak step by step tadi? Pertama, sejarah dia. Di mana sekiranya berlaku perpindahan, automatik. Yang kedua apa dia? Bentuk dosa, bentuk kejahatan, bentuk keburukan yang berlaku. Sehingga seseorang Nabi diutus kepada kaum-kaum tertentu. Yang ketiga, bagaimana bentuk dan kaedah dakwah yang digunakan. Yang keempat, bentuk penentangan balik terhadap dia, reverse terhadap Nabi tersebut. Dan yang kelima, bentuk hukuman. Tu Nabi Ibrahim. Kalau kita letak Nabi Allah Hud, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah yang lain, contoh Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh di mana? Di mana? Tempat awal Nabi Allah Nuh. Kalau sebut hari ni secara umum tak pada. Di mana umum? Di Mekah ke? Di timur ke? Di barat ke? Di Syam ke? Secara umum paling cakap, kita tak berani cakap, kawasan Mediterranean cukuplah. Biarlah. Okey. Kita tengok antara Nabi yang paling panjang usia. Berapa umur dia? 950 tahun. Dalam riwayat Abdullah ibnu Mas'ud yang rata-rata dapat diislamkan, mereka yang beriman hanya lebih kurang 80. Tempoh 950 cukup panjang, tetapi yang beriman hanya sedikit. Ini membuktikan kepada kita bahawa kualiti lebih penting dari kuantiti. Kuantiti yang banyak bukan jaminan satu pihak itu betul. Kuantiti yang banyak bukan jaminan yang banyak itu benar. Tetapi kualiti yang paling penting, keimanan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih bernilai daripada apa yang bertentangan dengannya. Dan dalam sejarah para nabi dan rasul kita faham antara yang beriman kepada nabi dan yang melentang nabi, grup mana paling banyak? Yang sokong nabi ke yang tentang nabi dalam mana-mana sejarah? Yang menentang tu paling banyak berbanding dengan yang beriman dan menyokong usaha dakwah para nabi dan para rasul. Kita ambil tadi contoh konteks yang kedua. Bentuk keburukan dan kedurhakaan kaum Nabi Allah Nuh terhadap Allah ialah yang sampai kena utus Nabi Allah Nuh tu sebab apa? Mereka buat apa? Apa dosa mereka buat? Penyembahan berhala. Inilah penyembahan berhala buat kali yang pertama di atas muka bumi. Sebelum ni dah ada kerosakan dan kejahatan. Seawal anak Nabi Allah Adam, Habil dan Qabil dah terjadi pembunuhan, tapi tak ada orang buat syirik lagi.
Ada dosa-dosa lain, tak sampai buat syirik lagi. Tapi mari umat Nabi Nuh, mereka dah melakukan kesyirikan. Dah sembah berhala. Berhala-berhala yang digambarkan dalam surah Nuh ada 5. Wad, Suwa, Ya'ub, Yaghus, Nas. Siapa mereka semua? Mereka adalah orang-orang alim, orang-orang soleh. Mereka diidolakan, mereka dipatungkan, mereka diacuankan, mereka dibentuk dan diarcakan. Lama kelamaan dari satu generasi tidak diperingatkan, maka berlakulah ritual dan pemujaan, permohonan terhadap patung-patung tadi selain daripada Allah, maka syirik berlangsung. Akhirnya diutuskan Nabi Allah Nuh. Ada konteks dia, ada cara dia. Bagaimana Nabi Allah Nuh berdakwah? Sama juga, tetap ditentang. Apapun penentangan tadi, bentuk dia macam mana. Nabi Nuh dituduh gila, dituduh tak betul, sampai ke tak ada orang lain ke yang dihantar jadi Nabi. Pasal apa mesti kamu, wahai Nabi Allah Nuh? Nabi Nuh dituduh gila sebab Kret buat kapal di mana? Buat kapal atas bukit. Orang buat kapal ni tempat dekat dengan sumber air, tepi tasik ke, tepi laut ke, tepi sungai ke, ni buat jauh atas bukit. Mereka pi tengok, mereka ejek, mereka hina, mereka caci. Akhirnya ejekan itu berbaloi tak untuk mereka? Tidak berbaloi sama sekali bila turunnya musibah. Bentuk musibah yang Allah kenalkan ke atas umat Nabi Nuh apa dia? Banjir besar, ribut taufan. Di atas air turun mencurah-curah tak berhenti, di bawah sumber-sumber air keluar terpancuk tak berhenti. Maksudnya banjir itu berlaku dengan begitu pantas dan drastik, yang menyebabkan keterujaan berlaku, terkesima, terkejut. Akhirnya mereka yang ingkar, mereka yang durhaka, kesemuanya ditenggelamkan dan dilemaskan oleh Allah. Yang selamat 80 orang yang beriman, termasuk 3 anak Nabi Allah Nuh, Sam, Ham dan Yafis. Bila mendarat di atas bukit Judi sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran, turunlah ke semua mereka memulakan penghidupan baru. Mereka memulakan ketamadunan dan kebudayaan baru. Sam bakal melahirkan keturunan orang-orang Arab. Ham melahirkan keturunan-keturunan bangsa berkulit gelap, bangsa Finik, bangsa Habsyah, bangsa Afrika. Manakala Yafis melahirkan bangsa Turk, bangsa Eropah, dan keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj akan lahir daripada keturunan Yafis. Manakala anaknya Kan'an, hatulah yang tak beriman, tak mau mengikut ajaran dan ajakan bapa dia Nabi Allah Nuh, sehingga dia dilemaskan dan dimatikan oleh Allah dalam arus yang deras, banjir yang dimusibahkan dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah 2 contoh. Marilah mana-mana Nabi, marilah mana-mana Rasul, anda regukan dengan 5 konteks tadi untuk memahaminya. Kenapa? Kerana gambaran-gambaran ini saya analogikan dengan begitu mudah. Bagaimana kita nak analogikan semua gambaran ni? Sebagaimana yang saya sebut tadi, ke semua bentuk kerosakan, semua bentuk kebejatan, keruntuhan moral dan sosial ni perlahan-lahan sedang menuju ke arah kita. Dia tidak pernah berakhir. Semua perbuatan-perbuatan durjana tadi disebabkan musibah yang diturunkan oleh Allah. Adakah penyembahan berhala di mata tuan-tuan hari ini sudah berakhir dengan kematian kaum-kaum Nabi Allah Nuh? Adakah penyembah-penyembah berhala sudah berakhir dengan hukuman tersebut, ataupun berhala makin hari makin banyak? Mereka dulu sembah berhala, Allah hukum dengan banjir besar, patut hilang adalah geng-geng penyembah berhala. Tapi hari ini ada lagi ke makin banyak berhala tu?
Hari ini bukan kata 50 ke tuan-tuan? 500 ke? 5,000 ke? 50,000 ke? Mungkin lebih. Mungkin lebih 5 juta berhala yang ada dan pernah wujud di atas muka bumi ini selepas peristiwa banjir besar. Dulu pada zaman sebelum kelahiran Nabi Allah Muhammad, berhala pertama yang dibawa masuk oleh pemimpin Bani Khuza'ah selepas mereka berjaya merebut pemerintahan kota Mekah daripada bangsa Jurhum, anak beranak je pun, semua daripada Yaman. Salah seorang pemimpin Bani Khuza'ah yang terbesar ialah Amru bin Luhai al-Khuza'i. Amru bin Luhai ni, dia dikenali sebagai seorang yang suka buat kebajikan. Dia suka bagi orang makan, suka bagi orang minum, suka menderma, suka buat kebajikan. Bahkan ada masyarakat pada masa itu mengistilah dan melabelkan dia sebagai ulama besar, wali besar, sebab kebajikan-kebajikan yang selalu dia tebarkan dalam masyarakat. Tapi satu hari sebagai seorang pemimpin yang menguasai kota Mekah, dia telah keluar dan pergi ke satu kawasan di Syam, khususnya satu daerah yang disebut dengan nama Balqa. Di situ dia melihat penduduk-penduduk di Balqa tu suka melakukan penyembahan berhala. Di sisi dia berasa tu perbuatan yang baik. Kenapa dia merasa tu perbuatan yang baik? Sebab Balqa ni Syam. Apa yang ada di Syam? Sebab dia merasakan Syam itu adalah bumi para nabi dan para rasul. Jadi dia tengok perbuatan tersebut, dia rasa baik. Bila dia nak balik ke Mekah, dia minta sekor. Minta kat aku sekor, aku nak balik ke Mekah. Sebelum tu tak ada. Jadi diberi oleh orang-orang Balqa tadi satu patung yang dinamakan sebagai Hubal. Patung Hubal ni dibuat daripada batu akik merah. Dari rambut, kepala ni sampai kaki komplit. Satu je cacat, tangan kanan dia putus. Bila bawa balik, di tangan baru daripada emas suci, emas murni, emas tulen. Jadi semua tu batu akik merah kecuali pergelangan tangan tu emas. Dia letak di mana? Dalam Kaabah, tuan-tuan. Bila tiba musim haji, dikeluarkan, diletak di depan pintu Kaabah, di samping dua berhala lain yang sinonim disebut berhala Isaf dan Na'ilah. Apa dia berhala Isaf? Apa dia berhala Na'ilah? Berhala ni dulu orang, berhala dua ni dulu manusia. Isaf tu lelaki, Na'ilah tu wanita. Tetapi kenapa mereka jadi patung berhala? Kerana terjadi perbuatan mereka bermukah, berzina di dalam Kaabah. Jadi Allah hukum, Allah laknat mereka jadi patung batu. Jadi diletakkan di samping patung Hubal. Bila mari amalan-amalan haji pada zaman jahiliah, habis saja tawaf 7 keliling tu, mereka duduk depan Hubal tadilah, duduk depan Isaf, duduk depan Na'ilah, bermohon. Minta tu, minta ni, doa tu, doa ni, dah jadi mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui patung-patung tadi. Dan dapat berita kepada Amru ni juga, dia pergi ke satu tempat di kawasan Jeddah. Di situlah dia korek harta-harta karun lama. Agak-agak tuan-tuan, apa harta-harta karun yang berada, yang tersembunyi, yang terselindung di bumi Jeddah? Itulah patung-patung 5 berhala yang ada pada zaman Nabi Nuh yang hanyut pada banjir besar dulu. Mereka duduk di mana? Mereka duduk di Jeddah. Lalu dikorek, digali-gali dan dibawa ke bumi Tihamah. Lalu dibagikan kepada suku-suku dan kabilah tertentu. Kamu suku ni buat balik patung ni. Kamu kabilah ni buat balik patung ni. Lalu ada juga patung-patung yang terkenal yang Al-Quran sebut dalam surah An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatus salisatal ukhra. Ada patung Lata, ada patung Uzza, ada patung Manat. Patung Lata duduk di mana? Duduk di Taif. Orang-orang Taif yang jaga. Patung Uzza duduk di mana? Duduk di Wadi Nakhlah, duduk di lembah kurma.
Patung Manat duduk di mana? Duduk di Musyallal, dekat Bukit Qudaid. Di situ ada pesisiran tepi Laut Merah. Dulu Rasulullah pernah lalu ikut situ waktu Rasulullah hijrah. Rasulullah hijrah dulu tak ikut jalan biasa, tapi lalu ikut pesisiran tepi Laut Merah dan singgah di perkampungan di Qudaid tu. Di situ ada patung Manat dekat kaki bukit. Rasulullah dulu pergi 4 orang kan. Rasulullah, Abu Bakar, tuan-tuan, siapa 2 orang lagi? Unta 2 ekor, seekor unta 2 orang. Rasulullah duduk belakang, pemandu siapa? Yahudi yang disewa tu. Apa nama dia? Abdullah bin Uraikid. Abu Bakar dengan pembantu dia, iaitu Amru bin Fuhairah. Singgah di situ. Bila singgah di situlah terjadinya kes siapa yang kejar Nabi dengan kuda tu sampai kaki kuda dia tenggelam. Siapa kejar Nabi? Suraqah bin Malik. Sebenarnya orang lain yang nampak Nabi di pasar tu berhenti, tapi bila orang ni nampak, dia kata inilah yang 4 orang inilah yang dikehendaki oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy di Mekah. Dapat tangkap orang ni, bawa pi pada depo, hadiah dia cukup lumayan, 100 ekor unta. Unta merupakan satu kenderaan paling mewah lah pada masa itu tak? Kita bayangkan seperti Mercedes, BMW 100 ekor ni, 100 biji Mercedes, 100 biji BMW, cukup lumayan dapat tangkap orang. Sebab dia orang biasa, bagi tahu dekat ketua. Ketua siapa? Suraqah. Suraqah pada masa tu ada, kita kata macam perhimpunan, tak tahulah mesyuarat PABG sekolah mana masa tu. Dia duduk di situ, kawan tu pun bagi tahu, tuan, tadi di pasar saya nampak orang sekian-sekian dan saya yakin orang ni dikehendaki hadiah dia sekian-sekian. Apa kata Suraqah? Kamu tersilap orang, bukan orang tu. Salah tu. Orang tu aku dah lihat kemarin. Dia dah datang semalam, hari ni dia datang lagi, mungkin dia tertinggal ataupun tercicir sesuatu. Salah tu, pandangan mata kamu silap, bukan depa yang dikehendaki. Kawan ni pun balik. Bila kawan ni balik, dia balik ke rumah dia, siapkan bekalan, terus dia kejar. Tapi kenapa dia cakap macam tu dekat orang tu tadi? Sebab dia nak bolot semua, tak mau bagi 2. Kalau pergi 2 orang, nak bagi 2. Jadi dia buat cerita, salah tu orang lain tu. Sebenarnya nak pergi seorang. Bila pergi seorang, last sekali apa jadi? Kaki kuda dia terperosok masuk, dia terpelanting jatuh, bangun lagi, kejar lagi, terperosok lagi, jatuh lagi, sampai 3 kali dia jatuh. Akhirnya dia minta pertolongan daripada Rasulullah. Rasulullah pusing balik. Abu Bakar suruh straight dah, biarkan dia. Tapi inilah akhlak yang meruntun jiwa Suraqah bin Malik. Bila Nabi tolong dia, dia dapat rasakan sesuatu. Bila Nabi berhijrah ni, Nabi akan disokong, Nabi akan ditolong, dan Nabi akan dapat kejayaan di Mekah, di Madinah. Nabi akan kembali semula ke Mekah. Dia baru kenal lagu ni, dia punya vision pada perjalanan dan perjuangan Nabi ni sampai Nabi boleh patah balik ke Mekah dan menguasai Mekah. Lalu perjanjian dibuat dan ditulis perjanjian tu. Sampai ke bawah alat tulis. Ya. Bukan bawa alat tulis tu nak tulis perjanjian Nabi dengan Suraqah, tapi alat tulis dibawa kerana apa? Kerana takut-takut ada wahyu yang turun sepanjang perjalanan hijrah ni. Jadi Abu Bakar ataupun Amru boleh tulis wahyu yang turun tu. Tu tujuan dia. 2 benda yang disetujui. Suraqah minta pada Nabi apa? Suraqah minta pada Nabi, kalaulah satu masa kamu kembali semula ke Mekah dan kamu nampak muka ni, muka aku ni Suraqah, lupakan kisah yang berlaku hari ni. Buat-buat tak tahu. Contohnya, kalau nak bagi mudah faham lagi, kalau saya dengan Abu Bakar jumpa orang ni, jangan sebut macam ni, Abu Bakar, kamu ingat tak dulu muka ni lah yang tahan kita ni?
Dulu dia yang nak sekat kita, dulu dia yang nak tangkap kita, hari ini kita dah jumpa dia. Macam jangan buat lagu ni lah maksudnya maafkan aku, buat selesai kisah ni, jangan ungkit balik. Yang kedua, hak ni penting, jangan cerita kat orang aku terbalik kuda, jatuh kuda, memang malu. Kaki kuda dia tu, jagoan kuda jatuh kuda, memang malu. Seperti mak rempit, satu malam 3 kali jatuh berlumba, memang memalukan. Tapi akhirnya apa? Janji Rasulullah kata satu masa perhiasan, gelang-gelang, bingga-bingga Maharaja Parsi akan berada pada tangan kamu. Dan akhirnya terbukti bila zaman pemerintahan Saidina Umar, kerajaan Parsi jatuh dan harta-harta ghanimah kerajaan Parsi dibawa balik ke Madinah, dan Umar minta siapa yang pakai? Suraqah bin Malik yang pakai. Baru dia teringat apa yang Nabi sebut dekat dia dulu sudah terbukti kebenaran.